Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sihat semua? Okey, cikgu harap semua sihat untuk meneruskan perjuangan, untuk meneruskan PDPR kita dalam masa beberapa bulan lagi sebelum kamu menempuh SPM. Okey, so dalam untuk hari ini, okey, cikgu akan masuk bab yang terakhir, iaitu bab yang ke-9 dalam tingkatan 5. Okey, tapi sebelum cikgu masuk, cikgu nak kamu perhatikan gambar rajah yang cikgu berikan ini. Okey, ini sebenarnya gambar foto seseorang yang sangat-sangat dikenali. Okey, cikgu tahu mesti ada di kalangan kamu yang memang mengenali beliau. Okey, cikgu rasa ada yang dah tahu dah jawapannya. Okey, so ini ialah, okey, siapakah dia? Dia ialah Datuk Dr. Sheikh Muzaffar. Siapakah dia? Dia adalah seorang angkasawan negara, iaitu angkasawan pertama negara Malaysia. Okey. So dalam bab yang ke-9, okey, teknologi angkasa lepas. Bab yang ke-9, teknologi angkasa lepas. So dalam bab yang ini kita akan lihat standard kandungan yang pertama 9.1 yang bertajuk satelit. Okey, mari kita teruskan apakah itu satelit. So satelit ialah objek yang mengorbit planet ataupun bintang. Okey, contoh, okey, cikgu bagi contohlah. Okey, bulan bulan adalah antara satelit semula jadi yang mengorbit bumi. Kamu nampak bulan tiap-tiap malam, so itu adalah satelit semula jadi bagi bumi. Okey, selain daripada bulan ataupun selain daripada satelit semula jadi tu, okey, ada banyak lagi satelit buatan manusia yang mengorbit bumi. Okey, mari kita lihat kepada jenis-jenis orbit satelit. So, jenis-jenis orbit satelit boleh dibahagi kepada 5 jenis. Okey. So, dia bahagikan mengikut ketinggian orbit ataupun altitude. Okey, yang pertama adalah orbit rendah bumi, low earth orbit, LEO, ketinggian 180 hingga 2000 km. Yang kedua, orbit sederhana bumi, medium earth orbit, MEO, ketinggian 2000 hingga 35,780 km. Orbit geopegon, geostationary, orbit GEO, ketinggian 35,786 km dan terletak pada orbit satah khatulistiwa. Okay. Yang keempat, orbit geosegerak, geosynchronous orbit ataupun GSO, mempunyai ketinggian 35,786 km dan satah orbit yang mempunyai sudut kecondongan terhadap satah khatulistiwa. Dan yang terakhir, orbit tinggi bumi ataupun kita panggil high earth orbit, HEO. Ketinggian orbit adalah sama atau lebih daripada 35,780 km. Okey, so ini adalah dia punya ringkasan. Okey, setiap warna mewakili satu jenis orbit. Okey, so yang warna pink tu HEO, High Earth Orbit. Okey, warna purple GSO, warna hijau GEO, warna biru MEO dan warna orange ataupun warna kuning tu adalah LEO. Okey, so dalam bentuk-bentuk orbit, okey, bentuk orbit dia terdapat dua bentuk. Ni kat sini dua bentuk orbit, iaitu yang pertama adalah bulatan sempurna dan satu lagi adalah elips. Okey, so contoh GEO. Okey, contoh yang cikgu akan bagi kat sini. Okey, orbit GEO ialah antara contoh orbit yang berbentuk bulatan sempurna. Okey, tetapi untuk MEO, okey, dan HEO dia adalah elips. Okey, so untuk orbit LEO dengan GSO berbentuk bulatan sempurna ataupun elips. So mana-manalah dia boleh jadi LEO, dia boleh jadi bulatan sempurna ataupun dia boleh elips. Okey, so ini bentuk-bentuk dia. Yang saya katakan tadi, yang cikgu katakan bulatan sempurna dengan bentuk elips. Okey, so dalam satelit, kita ada satelit yang membuat orbit elips, iaitu terdapat dua jenis kedudukan bagi sesuatu satelit, iaitu
kalau kita lihat yang pertama, kita panggil apogee. Okay. Dan satu lagi kita panggil perigi. So, apa itu apogee dan juga apa itu perigi? So, apogee ialah satelit dalam orbit ellipse, okay, yang mempunyai kedudukan paling jauh. So, dekat sini cikgu bulatkan perkataan apogee, okay, kedudukan satelit paling jauh dari planet ataupun bintang. So, kalau apogee, dia mesti jauh. Okay. Dan satu lagi, kita tahu dah perigi. Perigi, kedudukan satelit adalah yang paling dekat dari planet ataupun bintang. Tak ada, cikgu tak tulis dekat sini. Maksudnya kamu kena buat. Ataupun, marilah cikgu tambahkan dekat sini. So, kalau kata perigi, kedudukan satelit dekat dengan planet. So dapat so ini adalah contoh kedudukan bagi apogee dan juga perigi. Sekarang ni kita nak lihat apakah hubungan antara ketinggian orbit dengan halaju satelit. Semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah halaju satelit untuk satelit kekal dalam orbit. So, ini bermaksud daya tarikan graviti terhadap satelit semakin berkurang apabila ketinggian satelit meningkat. Kat sini, gariskan semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah halaju satelit. Mari kita lihat apa perkaitan antara dua tu tadi. Yang warna kelabu tu adalah bumi, di mana kita berada di sekarang. LEO, low Earth orbit, iaitu paling dekat dengan bumi. So, dia mempunyai kelajuan yang paling pantas. Manakala HEO adalah yang paling jauh dengan bumi, mempunyai halaju yang paling rendah. So, kalau kita lihat HEO ni mempunyai daya tarikan terhadap graviti bumi, semakin berkurang. Jadi, dia punya halaju pun semakin berkurang. Murid-murid, mari kita teruskan kepada bagaimana kaedah untuk menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit. So apakah itu kenderaan pelancar? Kenderaan pelancar ini adalah kenderaan yang terdiri daripada satu atau lebih roket, yang digunakan untuk menghantar satelit ataupun kapal angkasa ke angkasa lepas. So maksudnya, dengan cara yang paling mudah untuk kamu faham, kenderaan pelancar ni dia bawa roket. Dan roket ini pula akan digunakan untuk menghantar satelit ataupun kapal angkasa ke angkasa lepas. So ada dua cara, iaitu yang pertamanya adalah pindah secara terus ke orbit, dan kaedah yang kedua adalah orbit pindah Hohmann. Dan ada dua jenis kenderaan pelancar. Kenderaan pelancar yang pertama, kita panggil dia sebagai kenderaan yang digunakan sekali sahaja. Maksudnya selepas dia dah lancar tu, ada tak boleh guna dah. So kita kenal lagi sebagai Expendable Launch Vehicle ataupun ELV. Satu lagi jenis kenderaan pelancar ialah kenderaan pelancar guna semula. Reusable Launch Vehicle ataupun RLV. So adalah RLV ni dia lebih praktikal lagi lah. Sebab dia boleh digunakan semula. So ini adalah contoh gambar foto 9.1 pelancaran ELV dan juga pelancaran RLV oleh NASA. Dan kita lihat apakah fungsi stesen angkasa antarabangsa. So kalau kita lihat sebenarnya ISS, Stesen Angkasa Lepas International Space Station, merupakan hasil usaha 5 agensi angkasa iaitu NASA, Roscosmos, JAXA, ESA dan juga CSA. Kita sangat berbangga dengan Datuk Dr. Syekh Muzaffar, sebab beliau adalah antara rakyat Malaysia yang pertama yang sampai di ISS, dan dia juga merupakan seorang angkasawan negara. Jadi kita sangat berbangga Malaysia ada wakil untuk ke ISS.
So, apa fungsi stesen angkasa antarabangsa ini? Okey, di stesen angkasa antarabangsa ini, okey, angkasawan akan membuat segala penyelidikan ataupun kajian yang berkaitan dengan angkasa lepas. Okey, apakah itu keadaan sifar graviti? Okey, seperti mana yang kamu sedia maklum, kalau kata kita berada di angkasa, kita tidak ada daya tarikan graviti. So, kita akan terawang-awang. So, keadaan sifar graviti adalah keadaan yang tiada kesan ketara daya graviti dirasai. Okey, contohnya, okey, dalam aktiviti terjun udara, dalaman indoor skydiving, okey, peserta terjun udara dalaman akan terapung dalam udara dan merasai keadaan sifar graviti. So, kenapa ini boleh berlaku? Okey, mari kita lihat dengan lebih lanjut. Okey, keadaan ini berlaku kerana daya tujah yang dihasilkan oleh tiupan udara ke atas yang sangat kuat terhadap peserta dan mempunyai sama nilai dengan beratnya tetapi pada arah yang bertentangan. So, maksudnya, okey, daya tujah yang dihasilkan oleh tiupan udara itu dia sama besar dengan berat. So, jadi dia akan jadi neutral lah. So, satu daya ke bawah, satu daya ke atas. So, jadinya dia akan terapung-apung. So, itu yang dikatakan tiada kesan ketara daya graviti dapat dirasai. So, itu yang kita kenali sebagai keadaan sifar graviti. Okey, bagaimana kita nak menentukan ataupun bagaimanakah kaedah menjejaki stesen angkasa lepas? Okey, kekerapan ISS mengorbit bumi dalam tempoh sehari dapat dihitung dengan maklumat mengenai ketinggian orbit dan laju ISS. Okey, lepas ni cikgu nak kamu rujuk, okey, muka surat 241 aktiviti 9.6. Okey, so kalau daripada situ dia tunjukkan, okey, bagaimana dia nak mengira kekerapan ISS mengorbit bumi dalam tempoh sehari. Okey, so dalam satu hari, okey, kiraan dalam saat, unit dalam saat, kita bahagikan dengan tempoh. Okey, so sebelum tu kita kena cari tempoh orbit. So, tempoh orbit adalah panjang orbit, okey, dibahagikan dengan laju satelit. So, panjang orbit bersamaan dengan 2 pi darab ketinggian orbit campur dengan jejari bumi. Kemudian, panjang orbit tadi kita bahagikan dengan laju satelit. So, dapat tempoh orbit, barulah kita boleh kira kekerapan ISS mengorbit bumi dalam tempoh satu hari. Okey, dan yang terakhirnya adalah kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. So, sebenarnya dalam perkembangan pesat teknologi angkasa lepas ada dua, iaitu yang pertamanya adalah bahan buangan di angkasa lepas ataupun kita panggil dia space junk, okay, yang semakin bertambah. Yang keduanya adalah peningkatan aktiviti penyelidikan dan juga pembangunan. Okey, mari kita lihat dengan lebih lanjut. Okey, space junk. Space junk ni apa dia? So, space junk ni adalah satelit yang tak berfungsi. Okey. Bahagian ALV yang telah digunakan, serpihan satelit, okey, roket yang habis dibakar. So, benda-benda tu, objek-objek itu yang kita panggil sebagai bahan buangan di angkasa lepas ataupun space junk. Okey, kalau kita lihat bila semakin banyak space junk itu di kawasan-kawasan angkasa, okey, apa yang berlaku? Okey, semakin tinggi risiko pelanggaran satelit dengan space junk. Okey, jadi kalau kita lihat, okey, satelit cuaca ataupun GOES, okey, lazimnya berubah orbitnya beberapa kali supaya mengelakkan pelanggaran dengan space junk. Dan satu lagi kesan, okey, peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan, iaitu kemajuan dan juga perkembangan dalam teknologi angkasa lepas telah meningkatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam bidang, dalam pelbagai bidang seperti kesihatan manusia, respon terhadap perubahan dan bencana cuaca,
teknologi inovatif baharu, pendidikan global dan perkembangan ekonomi angkasa lepas. Tertinggal S kat sini. Okey, so itu sahaja dalam standard kandungan 9.1. Okey, jadi cikgu nak kamu buat praktis formatif 9.1. Okey, kita ada 6 soalan dan kita akan bincangkan soalan ini dalam sesi tutorial di dalam grup Telegram kita. Okey, itu saja. Bye. Assalamualaikum.